Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pahang adalah negeri yang terletak di bahagian tengah membawa ke timur semenanjung Tanah Melayu. Ia bersempadan dengan Laut Cina Selatan di timur, Negeri Kelantan dan Terengganu di utara, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan di barat, dan Johor di selatannya. Pahang merupakan negeri yang terbesar di bahagian semenanjung Tanah Melayu, merupakan negeri yang tertua sebelum Melaka. Walaupun kerajaan di negeri Pahang telah lama wujud, namun corak pemerintahan Kesultanan Melayu Islam di negeri Pahang wujud selepas terbentuknya kerajaan Islam di Melaka. Sultan Pahang yang pertama adalah putera kepada Sultan Mansur Shah Melaka. Pada umumnya, Kesultanan Melayu Pahang dibahagikan kepada beberapa peringkat. Peringkat pertama, apabila pemerintahan Siam di Pahang telah diserang dan diambil alih oleh kerajaan Melaka. Maharaja Dewa Sura telah ditawan dan dibawa ke Melaka. Puterinya, Puteri Onang Seri, telah dikahwini oleh Sultan Mansur Shah, berputerakan Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Berlakulah peristiwa di mana anak bendahara paduka Raja Tun Perak yang bernama Tun Besar sedang bermain sepak raga telah dibunuh akibat ditikam dengan sebab telah menjatuhkan desta Raja Muhammad yang sedang berkuda. Pertelagahan kedua-dua keluarga segera ditegah oleh bendahara Tun Perak dengan katanya yang masyhur, "Nyah, nyah kamu semua, nyah, kerana istiadat hamba Melayu tiada pernah derhaka. Tetapi akan anak raja seorang ini janganlah kita pertuan." Lantaran peristiwa itu, Raja Muhammad telah ditolak dari bumi Melaka dan dirajakan di Pahang sebagai Sultan yang pertama bergelar Sultan Muhammad Shah. Sumber di rajapahang.my. Kisah ini berlaku kira-kira 500 tahun yang lalu, iaitu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Raja Muhammad itu ialah anak Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka ketika itu. Raja Muhammad telah membunuh Tun Besar, anak bendahara Tun Perak. Tun Besar sedang bermain sepak raga ketika Raja Muhammad melintas. Bagaimanapun, raga yang disepak oleh Tun Besar mengenai desta Raja Muhammad, menyebabkan desta itu jatuh ke tanah. Kesalahan ini kecil saja, lagipun berlaku secara tidak sengaja. Namun, kejadian kecil ini amat menyinggung perasaan Raja Muhammad, sehingga dia tergamak menyuruh Tun Besar dibunuh. Bagaimanapun, Tun Perak melarang penyokongnya menuntut bela di atas kematian anaknya kerana tidak mahu orang Melayu menderhaka kepada raja. Tetapi beliau menyeru orang-orang Melayu ketika itu supaya tidak melantik Raja Muhammad yang telah membunuh anaknya sebagai Sultan Melaka. Moral dari cerita ini ialah, walaupun orang Melayu pada zaman dahulu taat kepada raja, tetapi anak raja yang terlibat dengan kesalahan jenayah tidak layak dilantik sebagai sultan. Sumber dari Ada yang bertanyakan, adakah Sultan pertama Pahang berdarah dari Kesultanan Melayu Melaka? Bagaimana terputusnya darah keturunan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang? Dan bagaimana terbentuknya Kesultanan Johor Pahang? InsyaAllah dalam video ini saya akan merangkumkan beberapa petikan dari sumber berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Melaka, Pahang berada di bawah pemerintahan kerajaan Siam yang dipimpin oleh Dewa Sura. Dewa Sura adalah penguasa kerajaan abad pertengahan Pahang yang memerintah pada pertengahan abad ke-15 Masihi. Namanya digambarkan dalam sejarah Melayu sebagai Maharaja terakhir Pahang dalam jajahan Siam sebelum kerajaannya ditakluki oleh Kesultanan Melaka. Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Melaka yang kelima yang memerintah dari tahun 1446 sehingga 1456, menolak untuk mengakui kekuasaan Siam atas negerinya. Disebabkan itu, pihak Siam dari Pahang mengirim tenteranya untuk menyerang yang dipimpin oleh Awi Chakri melalui jalan darat ke Melaka melalui tepi sungai Tembeling, Pahang dan Bera. Mereka dengan senang dikalahkan pihak Melaka dan melarikan diri kembali dengan jalan yang sama. Selepas itu, mereka kemudian cuba menyerang melalui jalan laut, tetapi sekali lagi dikalahkan oleh tentera laut Melaka yang dipimpin oleh Bendahara Tun Perak dengan 200 layar besar dan kecil. Kemudian menuju terus ke Pahang dan menakluknya pada tahun 1454. Jadi, dari situlah bermulanya penguasaan Kesultanan Melayu Melaka terhadap Pahang. Selepas beberapa lama kemudian, putera sulung Sultan Mansur Shah Melaka, Raja Muhammad, kemudiannya diisytiharkan sebagai Sultan Pahang selepas peristiwa pembunuhan Tun Besar, anak Bendahara Paduka Raja Tun Perak, dengan gelaran Sultan Muhammad Shah yang memerintah dari tahun 1470 sehingga kemangkatan baginda pada tahun 1475. Raja Ahmad menyusul menjadi Sultan Pahang kedua setelah kemangkatan Sultan Muhammad Shah. Raja Ahmad menaiki tahta dengan gelaran Sultan Ahmad Shah yang memerintah dari tahun 1476 sehingga 1497. Sultan Ahmad Shah ini merupakan putera kedua Sultan Mansur Shah Melaka. Dari keturunan Sultan Pahang kedua inilah wujudnya dinasti pertama Kesultanan Pahang dari Kesultanan Melaka, sehinggalah Kesultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah. Dinasti ini tamat di negeri Pahang di mana pada tahun 1614 berlaku peristiwa Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah dan ananda baginda Raja Muda Abdullah dibunuh oleh seorang anggota keluarganya, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah ibni almarhum Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah yang kemudian menjadi Sultan Pahang ke-13 yang memerintah dari 1614 sehingga 1615. Atas tindakan itu, Sultan Alauddin Riayat Shah ditakdirkan atas perbuatannya itu pada tahun 1615, Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda menyerbu Pahang, memaksa Alauddin Riayat Shah untuk berundur ke pedalaman. Pemerintahannya di pengasingan dianggap secara rasmi berakhir setelah perlantikan saudara jauh Raja Bujang ke tahta Pahang pada tahun 1615. Raja Bujang menaiki tahta dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Shah III. Pada tahun 1615, ayahanda Raja Bujang telah menandatangani perjanjian damai dengan Portugis. Sebagai balasan, Portugis telah melantik Raja Bujang sebagai pemerintah di Pahang menggantikan Sultan Alauddin Riayat Shah. Walau bagaimanapun, pelantikan ini tidak diktiraf oleh Aceh. Hal ini menyebabkan Aceh menyerang Pahang sehingga Raja Bujang terpaksa melarikan diri ke Pulau Lingga. Semasa itu juga, Aceh sedang memerangi Sultan Johor, Sultan Abdullah Muayyad Shah. Sultan Abdullah juga terpaksa melarikan diri ke Pulau Lingga. Oleh kerana serangan Aceh yang berterusan, Raja Bujang dan Sultan Abdullah telah melarikan diri pula ke Pulau Tambelan.
Apabila Sultan Abdullah mangkat pada tahun 1623 di Pulau Tambelan, Aceh telah menerima Raja Bujang dan melantik baginda sebagai Sultan Johor Pahang. Di atas kembalinya tahta kerajaan Johor dan Pahang tersebut, maka terbentuklah Kesultanan Johor Pahang. Sultan Abdul Jalil Shah III atau Raja Bujang kekal di Pasir Raja hingga 1673 sebelum bermusuhan dengan Jambi dan seterusnya meletusnya perang antara Jambi-Johor. Sultan Abdul Jalil Shah III melarikan diri ke Pahang dan bersemayam di Pahang selama 4 tahun dan mangkat di Kuala Pahang, lalu disebut marhum mangkat di Pahang atau marhum besar. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.